forget to subscribe my channel Hang Duk Mana Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Lama Adam terhadap kenyataan Zahid. Kerajaan sedia isytihar darurat jika cuaca panas melampau. Kita baca sedikit. Kerajaan sedia mengisytiharkan darurat jika cuaca panas di negara ini mencapai tahap suhu melampau, kata Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Zahid Hamidi. Datuk Laman akan respon kenyataan beliau ini terhadap PN yang spin konon-kononnya ia adalah tujuan politik. Okey, mari kita dengar respon daripada Datuk Lama Adam. Dia akan kita komen macam biasa. Kenyataan media hari ini, saya rasa Datuk pun tahu mengenai kenyataan media tentang Datuk Seri Presiden kita bersedia berkata kerajaan bersedia untuk isytihar darurat jika cuaca panas melampau. Sebab perkara ini tunggang oleh Perikatan Nasional, kononnya kita tak berani untuk buat sidang parlimen. Yalah, kononnya mereka sekarang dah cukup jumlah kan. Okey, saya nak beritahu darurat cuaca tu bukan macam darurat yang Muhyiddin buat. Mungkin Datuk boleh jelaskan. Tak adalah sampai ke tahap nak kena batalkan sidang parlimen, tak ada. Parlimen 22 bulan Mei ni akan diteruskan. Kalau walaun dengan walaun dah petit nak teruskan dengan undi tak percaya, silakan. Datuk Seri Anwar Ibrahim dah cabar dia orang, bawa pergi ke parlimen, buat undi tidak percaya, dan dia beritahu dia akan benarkan untuk undi tidak percaya dibuat. Datuk Seri Anwar bukan macam Muhyiddin Yassin. Bila dia dapat kuasa, perkara pertama yang dia buat ialah dia minta supaya undi percaya dilakukan. Maknanya apa? Ke bawah dulu tuanku cakap, saya dah lantik, kenapa benda ni nak kena buat? Datuk Seri Anwar pula nak terangkan kepada ke bawah dulu tuanku, kan? Kenapa dia kena buat benda ni, untuk dapat keyakinan apa semua. Dan berjaya 148 bagi undi untuk dia, undi percaya sebagai Perdana Menteri. Jadi kalau sekarang ni ada walaun yang nak buat, silakan, tak ada masalah. Kalaupun buat darurat apa ni cuaca ni, lebih untuk ni apa yang saya faham lah, sebab kita nak gunakan fasiliti tentera apa semua sekali. Kita boleh kerahkan tentera, sebab kena tahu bahawa kawasan-kawasan yang kita tak ada air ni semua dah kering, kan? So kalau nak buat pembenihan hujan apa semua sekali, kita boleh gunakan aset tentera ni, bukan buat darurat sehingga orang tak boleh keluar rumah apa semua, bukan. Mungkin kita boleh isytiharkan sekolah tak perlu dibuka sementara musim panas ni, itu je. Bukanlah sampai parlimen tak boleh bersidang. Parlimen dah tentu-tentu semua aircon. Sekolah ada aircon tak? Cikgu ada aircon, bilik guru. Tapi kelas-kelas biasa ada aircon? Tak ada. Pagi tadi aku lalu nak keluar ni, tar ni cair tau. Padahal dah lama dah tar tu, dia lekit. Indonesia dah lama kan. Ini tadi pagi dia hitam balik. Bila lalu tu nampak track kereta. Tak ada perincian macam tu dalam media-media yang keluarkan hari Tak ini. adalah, Cakap darurat saja kan. Tidak ada kata darurat cuaca ke apa. Itu sebabnya setiap kali sebelum mengeluarkan kenyataan itu, pastikan kita memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya. Betul. Sebab kalau kita hanya cakap kita akan buat darurat cuaca, Darurat saja. Dia darurat ianya akan diinterpret dengan cara yang negatif oleh musuh-musuh kita. Betul. Kalau orang kata dekat Kelantan tu dia tarik tak payah darurat boleh hidup kan? Itulah masalah. Mungkin di Kelantan kita kena buat darurat teh tarik. Sebab saya tengok media orang media cuma keluarkan dia kata darurat saja, of course orang akan panik. Kan bila dengar darurat sahaja kan orang akan panik kan. Itu lebih pada darurat cuaca. Supaya sekolah-sekolah boleh ditutup, budak-budak yang mungkin
Kalau terdedah dengan panas matahari ni, boleh membahayakan kesihatan dia, boleh kena stroke haba dan sebagainya. Lebih pada itulah. And then untuk mobilize angkatan tentera dan aset-aset mereka. Okey? Okey. Ada lagi? Tak ada? Okey. Menjelang PRN ni tak lama lagi, Ya. apa semangat yang Datuk boleh berikan kepada mereka yang untuk kembali beri sokongan kepada kerajaan Tan? Okey, pertama sekali saya nak beritahu dengan kawan-kawan, pilihan raya di 6 buah negeri ni sangat penting. Kalau misalnya pilihan raya di 6 buah negeri ni kita kalah, katalah kita kalah 4 daripada 6, itu pun dah cukup boleh merosakkan, boleh menyebabkan politik Malaysia kembali tidak stabil. Kalau kita kalah 3, kita kalah Kedah, kita kalah Kelantan, kita kalah Terengganu pun, puak-puak yang nak mengambil kesempatan menangguk di air yang keruh ni untuk buat desakan supaya presiden letak jawatan, dengan alasan kita gagal untuk menarik sokongan orang Melayu, akan datang balik. So bila benda ni berlaku, kerajaan yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ni akan goyang balik. Itu sebab macam mana pun kita kena pastikan bahawa kalaulah kerajaan tu goyang, akhirnya yang akan merana ialah rakyat. Bila kita mula tukar Perdana Menteri, maka ekonomi akan kembali rosak. Kemudian pelabur akan tidak yakin untuk masuk ke dalam negara kita. Yang sudah masuk akan keluar, akan lari, tarik modal mereka keluar. So yang rugi, yang merana, yang akan hilang pekerjaan, yang akan hilang peluang perniagaan, yang akan hilang peluang industri kecil sederhana ialah rakyat Malaysia. Jadi kenapalah kita nak membiarkan benda ni berlaku? Itu sebab kita suka ke kita tak suka, hari ni rakyat dah pilih untuk tidak memberikan kemenangan kepada sesiapa pun. BN tak menang, PH tak menang, PN pun tak menang. Cuma PN dah diberikan peluang untuk bergabung dengan PH bentuk kerajaan. Mereka tolak. Jadi hari ni tuanku titahkan supaya BN bersama dengan PH. Dan kita sudah dapat sokongan daripada GPS, GRS, KDM dan rakan-rakan lain, Parti Bangsa Malaysia dan sebagainya, warisan. Maka akhirnya kita ada 148. Kita ada very strong and stable government. Kerana kerajaan kita ni kuat dan stabil lah, maka kita boleh dapat bawa masuk pelabur daripada UAE, pelabur daripada China. Itu sebab banyak kontrak-kontrak ditandatangani, disaksikan oleh Datuk Seri Anwar, dan kemudian banyak lagi in progress. Itu sebab ada yang kata Datuk Seri Anwar ke sana ke sini. Memang kalau kita nak bawa masuk pelabur ni, kita kena buat lah. Dulu Datuk Najib pun, apa yang dia tak buat? Dia pergi ke India, dia tanda-tangani 1.54.8 bilion. Daripada 154.8 bilion tu, hanya 7 bilion je Malaysia melabur ke India. Yang lain India melabur ke sini. Kita bawa King Salman datang ke Malaysia 31 bilion rapid penggerak. Dia pergi penghujung 2016, pergi ke China 154 bilion. Kemudian dia pergi lagi, bawa balik lagi 31.5 bilion bandar robotik di Johor. Macam-macam. Germany, Singapura punya pelaburan. So kalau kita nak pelabur ni masuk, memang Datuk Seri Anwar kena pergi ke luar negara, dia kena berjumpa. Dia kena menghadiri sidang Asian Summit ke, ataupun sidang di peringkat antarabangsa yang lain. Kerana di situlah tempat dia berjumpa dengan ketua-ketua negara, dan ketua-ketua negara ni biasa datang bersama dengan delegasi dagangan mereka. Mereka pun nak cari opportunity apa yang mereka boleh buat di Malaysia. Ini biasalah. So that's how economy works. Kalau tanya dengan Cikgu Bat, dia tak faham benda ni. Dia cuma tahu demonstrasi bawa belon warna kuning. Yang itu dia reti. Okey. Okey, tuan-tuan, komen saya lah. Kalau kerajaan Isyad Daurat pun Parlimen tetap akan buka. Seperti Datuk Lokman cakap, PN ni tak nak kerja, semua nak spin. Dia ingat PMA Anwar Ibrahim ni takut macam Muhyiddin.
pergi buat darurat, tak nak buka parlimen. So Datuk Seri Anwar Ibrahim dia cakap dah, kalau dia orang betul ada jumlah, bawa lah pergi parlimen. Ini PN ni semua benda dia nak pin. Tak ada kerja lain dah. Dia ingat Anwar Ibrahim dah beritahu, ada jumlah bawa pergi parlimen. Jangan ada bising sangat. So, kita lihat hari ni, PN ni, isu kalah sukan C pun, dia buat isu juga kalau kita baca kenyataan hari ni lah. So, kita harap rakyat ni tak terpengaruh dengan PN ni yang orang pertikaian nasional ni, semua benda nak pertikai. Okay, mari terus support kerajaan paduan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Assalamualaikum.